So arahan pelaksanaan saya bacalah seperti sebenarnya edaran rujuk pada yang berkenaan lah. Pelaksanaan amalan pendidikan berimpak tinggi HAP pada semester 1 2001-2002. Dengan segala hormatnya, perkara tersebut di atas adalah dirujuk bagi tujuan pencapaian Pelan Strategik Akademik 2021 peringkat Kementerian Pengajian Tinggi telah disetujui oleh ahli-ahli pusat pengajian semasa proses semakan program sila rujuk sistem OBE. Inilah untuk pensyarah lah. Bersama NKE, KPT dan ni adalah dipohonkan para pensyarah untuk melaksanakan HAP, iaitu amalan pendidikan berimpak tinggi lah, right, pada semester ni lah. So yang ni untuk drive pensyarah, desain oleh untuk fakulti di timbalan Dr. Wak Amalina lah. Saya rasa awak kenal lah pensyarah akaun kan, merupakan timbalan dekan akademik dan asli swazah di fakulti kita. So inilah yang terbabit. So dalam senarai edaran ijazah sarjana muda perakaunan, antara subjeknya ialah yang ni lah. Saya tak pasti pensyarah lain buat macam mana. Okay. So untuk anda, saya telah laksanakanlah projek servis e-Sulam. Saya seorang yang handle. Right, seorang ni ada Dr. Muhammad Taqiyuddin dan ada integrated case study based by pensyarah accounting saya rasa ni. Prof Nahiyati semua. Kita Dr. Fazlina dan sebagainya. Financial reporting theory pun based by amalan help. Saya buat e-Sulam tu berdasarkan arahan ni. Wujudlah assignment anda tentang buat video tu dan laporan. Boleh terima Okey. Sebab saya tak rasa anda dalam batch awak lah yang ni, tapi saya tak pastilah batch mana, mungkin ya, mungkin tidak, tak pasti. Tapi sesungguhnya anda kena tahulah sesuatu benda yang dibuat tu adalah berdasarkan arahan. Kita tak pandai-pandai, tapi saya rasa assignment yang diberikan tu lebih senang lah. Lebih mudah compare apa yang dirancang sebelum ni based by DCI. So it's based grouping dan sebagainya. So sampai tahap ni ada masalah. Adakah anda tahu kod ni adalah batch anda ke batch lain ni? Untuk accounting. Semester 7 ke atau ada adik-adik ke apa, saya tak pastilah. So untuk accounting, untuk amalan pengajian berhemah tinggi. So untuk projek yang dicadangkan e-Sulam adalah antaranya international business. Saya akan kendalikan seorang. Business com bukan batch kamu kot. Batch adik ke batch kamu? Ashraf. Adik-adik Kalau kat sini semester 7 kamu kena buat yang mana satu ni? So untuk kamu, pengetahuan kamu jugalah, ambil note. Ke kos saya seorang yang semester 7? IB dengan ICS Advanced IC dibuat juga. Ni, Advanced Accounting Information System. Dengan itu saja. Integrated case study pun juga. Dengan integrated case study. Capstone project ni saya tak pastilah macam mana Prof Yati nak buat kan. Dan sama jugalah, yang ni pun dua pensyarah accounting. Ni semua accounting kan, pensyarah accounting kan. So dalam makluman lah. So kalau yang buku e-Sulam tu saya dah kasih kamu. Kamu boleh baca, bermaksud apa yang e-Sulam yang nak kena buat tu, Dr. Nur Fazlina pun terbabit dalam service learning tu, sama je konsep dia. Tapi arahan kerja wallahualam. Kan? Ada dah diberi kepada kamu tak assignmentnya? E-Sulam. Dah bagi dah tu. Dia bagi lebih kurang sama lah. Kena buat video ke apa? Kena buat video. Video juga. Dia buat Okay assignment lah. tu. Tak ada masalah, tak ada isu Sama, tak ada masalah. So okay lah kot. So basically benda ni memang kamulah generasi pertama yang nak memulakan. Sebab sebelum ni adik-adik tak pernah. So saya rasa tak ada isu So minggu ni e-Sulam tentang tugasan tu saya rasa tak ada masalah lah. Saya boleh saya tak nak ni lah. Okey, tentang tugasan e-Sulam tu siapa ada masalah yang tak faham? Ambil kesempatan sebelum mulakan kuliah pada hari ni. Ingat masa sedar tak sedar bergerak pantas. Hari ni dah 22 hari bulan 11. Minggu depan kalau kelas anda akan jadi 29 hari bulan, itu anda akan bercuti. Sedar-sedar dah bulan 12 dah. Okay. So anything keep in touch lah. Faham tak faham,
sila tanya. So saya rasa part ni okey dah Ashraf? Boleh Yang lain-lain? Aina, Aisyah faham ke? Kalau ada nak tanya, saya rasa okey lah kot. Dah tak ni. Sebentar. Baik. Terus sekadar peringatan, saya nak maklumkan anda, sedar tidak sedar, sepanjang tempoh ni kita telah kuliah chapter 1 globalization kita dah masuk, okey. Chapter 2 national differences in political economy, okey, merangkumi political, economic system, legal, plus kita dah masuk international accounting. Kalau ingat, nota, rujuk balik ibu, tak ada masalah. Right? So, kita dah masuk differences in culture. Kalau ingat, dari segi bahasa, legal dan sebagainya. Etik kita dah masuk. International trade kita dah masuk. Dan hari ini kita akan masuk foreign direct investment plus forex, foreign exchange market. Dua sekali saya gabungkan supaya tak berulang. So, dengan kata lain, sebelum kamu pergi bercuti semester, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Chapter dah cover. Okay, itu 1. Nombor 2, minggu depan akan kita masuk International Monetary System. Okay, so saya tak langsung ada dah 9 chapter. Okay, saya dah kasih slide-slide semua, buku dan semua. Kalau boleh buat ni lah, ulang kaji dan sebagainya lah. Right, so coming back after cuti semester, kita akan masuk dengan bab 10, bab 11, 12, 13, 14. So lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seminggu plus dengan assignment anda, insya-Allah akan habis lah. Okey. Boleh Tak ada masalah di situ. So siapa tak ada isu, saya rasa ibu dah di-share slide, saya dah kasih yang advance, dan slide semasa apa yang saya akan ajar, saya akan kasih during D-Day lah, sebelum hari awak akan ada kelas. Okay. So saya tak ada isu boleh just sebagai peringatan dan sebagainya lah. Right, sebab kita mula kelas hari ni. Alright, Doktor, nak tanya sikit doktor. teruskan, Yang siapa nak tanya-tanya? Saya dengar. isulan tu, kalau kena buat survey ke tak? Ke macam bebas survey? Ada yang Sebenarnya buat. saya longgar kepada anda lah. Saya nak buat survey. Anda pakai logic ticking, anda pakaikan gunakan digital. Gunakan kemudahan internet dan sebagainya. Pertama sekali, survey dan sebagainya, saya takut orang tak jawab. Satu. Masa, bukan saya tak kata orang tak jawab dan sebagainya. Bukan saya tak nak respon dia ni. Tapi saya, Isulam ni, untuk IB ni, saya nak tengok dari segi kemahiran berfikir anda. Dari segi kreativiti dan innovation anda. Okay. Kadang-kadang dengan masa COVID dan sebagainya ni agak susah hati juga saya. Ada juga group yang bertanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Right. So, saya advise sebab kadang-kadang sebab kamu pun yang sebenarnya kamu pun kamu pun duduk berjauhan sebenarnya, betul tak? Antara grup dan sebagainya. So, gunakan kreativiti kamu. Gunakanlah gambar-gambar ketika kamu aktiviti yang dulu. Masa kamu berada di kampus dan sebagainya. Kamu penetratekan situation, jadikan dia sebagai part of your video tu lah. Okay. Saya rasa kamu dah semester 7 dah, macam-macam aktiviti kamu buat. Kan? Sama ada di peringkat, maksudnya di peringkat jabatan kamu, iaitu di Jabatan Perakaunan sendiri. Event-event perakaunan, event-event yang berkaitan dengan fakulti atau peringkat universiti dan sebagainya yang membabitkan gambar-gambar kamu. Masukkan saja selit dan sebagainya. Okay. Maksudnya kita assignment ni buat kemudian, tapi kamu dah advance dah buat sulam sebelum ni. Kamu buat
aktiviti tak kisahlah yang pada uniform ke, nampaklah sikit kamu bercampur untuk masyarakat dan sebagainya. Right? Indirectly kalau saya nak suruh kamu maksudnya kalau pergi berjumpa dengan orang dalam keadaan sekarang susah, takut orang tak layan dan sebagainya. Okay? Dengan keadaan kes COVID yang meningkat seharian dan sebagainya, dengan situasi yang Uniza merancang nak mengadakan convocation tapi tak pasti lagi. Mula-mula dah confirm nak keluar dengan keadaan COVID. Doa-doa lah tak kena lockdown balik tahun depan. Kan? Besar kemungkinan kalau lah kes ICU bertambah, katil di Sungai Buloh dikatakan telah meningkat lah untuk tahap 4, 5 dan 6 agak kritikal. So kita doa-doakan lah. Tak pasti. Anda yang susah hati. Tugas anda habiskan semester ni, tamat dengan jayanya. Sambil tu carilah tempat untuk praktikum. Itu saja. Harap-harap adalah. Okay? Sebab kita pun ada problem juga ni, praktikum dan sebagainya. Kan? So anda kena fokus lah sebab anda nak tamat pengajian. Kan? Convocation semua orang nak. Tapi ada yang kata memaklum kepada kami lah, para mentor dan sebagainya. Kata 21 bulan dah boleh check internet apa. Boleh masuk website lah nak check tapi tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa tu tanda doa-doa lah. Tanda ada ke tak ada wallah alam. Memang iklan dah keluar dah. Kan macam hari ni bulan ni USI dah buat, USIM dah buat, Universiti Melaya dah buat. Kita tak sempat. Okey dan sebagainya. Dah dirancang pada bulan 2 tahun hadapan. So doa-doa lah. Right? Tapi kalau tak depan tak apa. Anda habiskan pengajian anda, tak payah pening kepala. Combo tu soal satu lagi. Habis by assignment. So okey Boleh? Boleh Ashraf? Yang lain-lain senyap seperti biasa. Sebelum tu ada tak apa Izzah ada kat sini? Ada, sir. Assalamualaikum. Apa khabar awak? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Hari tu macam mana? Okey semua? Hari tu okey dah, Alhamdulillah. So the whole family? Tunggu lusa lah nak pergi buka. So okey lah. Just take care lah. Welcome back lah. Right? Terima kasih, doktor. So minta maaf. Saya tak sempat nak tanya secara ni. Takut juga nak tanya orang. Takut orang tak suka kan. Kan tanya kan orang tengah tak sihat kan buta kena maki lagi. So Izzah okey Okey, sir. Alright, terima kasih. Saya rasa kita boleh mulakan kot. Lepas tu sharp, lepas tu habislah. Right? Boleh Syaraf? Okay. Right, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita akan teruskan dengan pengkuliahan kita. Saya akan buat yang bukanlah seringkas. Sebaik mungkin lah. Saya harap kalau yang tak faham tolong tanya dan sebagainya. Mungkin kalau tak ada pun anda buat pembacaan lah. Right? So kita ada topik hari lah foreign exchange dan management lah. Okay, ada dua topik yang kita bincang tadi. So basically we'll be learning objective to describe how demand and supply determine the price of foreign exchange. So kita akan discuss the role of international bank of foreign exchange market, access to different way firm can use the spot and forward market to settle international transaction. And summarize the rule of arbitrage in the foreign exchange market. And last but not least, we try to discuss the important aspect of international capital market. So kita sudah belajar tentang kenapa perlu globalisasi, perniagaan antarabangsa dan sebagainya, international trade, kan? Kita juga telah berbincang tentang we talking about what the political issues, everything relate to economic dan accounting dan sebagainya. Of course, kita ada beza dan sebagainya. Kita berbincang tentang culture, international trade theory dan sebagainya. Okay. Kita pernah, of course, kita tahulah yang ada satu faktornya adalah based by comparative advantage and absolute advantage situation sebuah negara. Okay. Kadang-kadang perlunya wujudnya international market ni adalah atau international business disebabkan oleh pasaran tempatan telah terhad pada penjagaan sesebuah organisasi. Sama ada saudara-saudari sekalian kelak
mempunyai perniagaan sendiri. Sebab saya tengok some of you are doing business right now, alhamdulillah. Macam Ashraf, saya tengok bakal-bakal usahawan tu, alhamdulillah. Ada business tu, why not you think for international trade in the future lah. Sekarang ni belajar free, so kat luar itu nak berniaga dah bisnes kena bayar orang tu tau. Doktor. InsyaAllah. Ada yang jual syakli, ada jual baju, jual jamu, usah malu. Zaman sekarang ni biasa. Nak hidup, tahniah lah. Yang kalangan anda yang buat part time, jual macam-macam lah, rempah dan sebagainya. It's good. Tak apa nak perlu nak malunya. Alright. So basically, bila sebut international market ni, of course lah, kita belajar ada boundaries, kita belajar tentang mata wang yang berbeza dan sebagainya. So, dari segi istilah, the economic of foreign exchange. Apa yang dikatakan foreign exchange tu? Foreign exchange, a community that consists of currencies issued by countries other than one countries. At the same time, we have a price of foreign exchange set by the demand and supply in marketplace, given by flexible exchange rate system. Okay, apa yang nak diceritakan di sini? Kadang-kadang kita yang benda ni akan diajar kemudian. Okay, kita ada how kita akan how we involve in international business. Antara asasnya kita pernah dengar export, import, kan, licensing, kita ada what we can have franchise, macam-macam joint venture dan sebagainya. Kadang-kadang kita tertanya juga dalam kita menjual ni, of course di dalam Malaysia memang kita akan menggunakan ringgit Malaysia lah, dengan code sign ringgit Malaysia ialah MYR, stand for Malaysia ringgit lah. Right. Akan tetapi bila kita berurusan di antara peringkat antarabangsa, kadang-kadang orang tak nak terima pun duit kita. Sebab apa? Sebab akan diterangkan kemudian lah. Sebab duit kita dianggap duit yang tidak kukuh, tidak kuat. Ringgit Malaysia, even di Thailand pun dulu diterima. Sekarang duit kita pun dengan Thailand tak banyak beza. Terasa juga kurangnya kekuatan. Jadi orang yang duduk border fahamlah. Orang yang duduk di Perlis, di Kelantan dan sebagainya, dulu memang kita bangga dengan ringgit Malaysia. Bukan kita tak bangga, tapi banyak faktor. Jangan salahkan situasi dan sebagainya. Akan ada faham selepas ini sebab apa berlaku. Right? So kadang-kadang di set dalam dunia pun memang disetkan ada kita panggil hard currencies. Hard currencies ni adalah currency yang selalu yang diguna pakai buat masa ini secara teori dan praktikalnya. Antara mata-mata wang yang digunakan untuk transaksi adalah US dollar, pound sterling, yen, kita ada apa lagi? Kita ada euro currency, yang mewakili 27 negara euro. They using a euro currency, and even sometimes they using Singapore dollar, right? Walaupun Singapura, Brunei dan sebagainya dekat dengan negara kita, akan tetapi kekuatan ekonomi mereka adalah sangat kukuh dan kuat, kerana mereka daripada kuat. Kalau kita fikir Singapura tak ada hasil pun, tapi mereka telah disupport oleh hard currencies, contoh oleh negara-negara Amerika, negara Amerika, European countries, untuk mensupport Singapura dan sebagainya lah, even Australian dollar dan sebagainya. So basically, when talking about foreign exchange, price foreign exchange dan sebagainya, sama jugalah. Selain daripada transaksi kamu perlu tukarkan mata wang ringgit Malaysia, dia sangat, sebab kita tak boleh nak fixkan, kita tak boleh nak tetapkan. Boleh di dalam negara, bank negara cuba tetapkan, tapi di luar negara, nothing. Nothing. Hakikatnya, awak budak accounting, saya rasa awak lebih mahir lah. Ini sahaja dah finance dan sebagainya. Ini contohlah antara ekonomi mata wang Jepun yang digunakan. Is based by demand. The demand for the Japanese yen is derived from the foreign demand for Japanese product. Okay. Benda ni terjadi dalam keadaan sekarang ni, contohlah. Ini contoh. Okay. Dari kedudukan P1 ke P2 atau Q1 ke Q2. This is based by quantity of demand yen. This is price of yen at the moment. Price. Jadi bila ni berlaku ialah keadaan di mana
saya percaya ketika ini adalah keadaan di mana negara luar membeli barang-barang Jepun. So Jepun nak you bayar dalam yen. Of course lah, got demand and supply dan sebagainya. So based by quantity, A to B is based by Q1 to Q2 is based by quantity. This is 0, kosong. Kita katalah dari Q1 ada like present the demand curve. Kami call demand curve is derived for demand yen foreigner decide acquire. Okay. To buy Japan asset, foreigner need to buy Japan yen. Okay. Lagi banyak kamu beli barang Jepun, jadi syarikat asing atau negara asing perlu tukar duit currency mereka kepada yen. Okay. I mean that mungkin yang ni dalam keadaan pada harga maksudnya satu yen jual dalam unit 100 unit, faham kan? 100 unit dan kepada berapa unit lah foreign country. Ini adalah contoh demand untuk anda nampak. Jadi pertukaran tu akan wujud curve di mana penawaran lagi banyak permintaan barangan, so lagi banyak harga yen terpaksa ditukarkan. Saya tak sebutkan nilai, tapi ini contoh lah. Contoh macam ni lah. Satu barang anda kena bayar RM1. Kalau anda order contohnya satu kipas, satu kipas, cuba ingat balik. Contohnya harganya 1 yen. Contoh, ni contoh. Tapi bila anda mengorder 10 kipas, anda kena bayar 10 yen. Jadi kata lain, dari 1 yen ke 10 yen ni, of course lah harga berbeza. Okay. Dan P1 ni harga, ini asasnya adalah memula adalah 1 yen untuk satu kipas. Tapi disebabkan kita negara asing atau syarikat asing mengorder 10 kipas, unit kipas, so harga telah meningkat jadi P2 dan menjadi kuantiti pun bertambah banyak. Jadi hasilnya daripada 1 yen anda dapat satu unit yen dengan satu unit kipas dan menjadi bertambah banyak. Jadi perbelanjaan bertambah banyak. So since that keluk ni dalam ekonomi masih di dalam keadaan kanan lagi, dia masih dianggap perniagaan yang positif sebab dia berkembang. Bermaksud lagi harga barang tinggi dan sebagainya, nilai yen barangan bertambah. Okey? Jangan faham yang ini konsep simple ekonomi. Boleh ke? Logik lah. Satu barang, satu harga. Kalau beli barang yang sama dalam keadaan banyak, harga bertambah. So ini IB saya tak boleh campur ekonomi, nanti dia marah. Lecturer ekonomi marah nanti. Dia tak ada kerja nanti. Gurau. Sama jugalah, ada demand yen, supply. Yang tadi ni demand. Demand, duit Jepun banyak. Sebab dia menjalankan import. Okay, dan kita ada supply, sama jugalah. Drive from foreign demand for Japanese product dan sebagainya. Senang cerita, bila orang beli barang kita, duit masuk. Oh, kita jual barang ke orang, kita jual barang ke orang beli barang kita, duit masuk. Tapi bila kita beli barang orang dan orang pula terima duit kita, duit keluar. So itu yang proses dipanggil demand and supply lah. Right. Demand and supply bermaksud katalah awak satu hari ada rezeki, awak pergi melancong dan sebagainya. Awak kumpul duit dalam duit Malaysia. Tu awak pergi money changer. Nasiblah ketika itu duit Malaysia kukuh ke tidak. Selalunya kadang-kadang kita pergi ada rezeki lebih, anda pergi jauh lagi kan. Pergi negara barat dan sebagainya. Jadi perbandingan tu akan berbeza. Sebab ada tertanya juga. Contohnya, 1 pound sterling bersama lebih kurang RM6 duit kita. Atau nak pergi pula ke US, tengok nak tukar pergi US, tengok 1 US dollar duit kita RM4.50. Pergi ke Aussie RM3. Singapura pun RM3 dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? It's based by demand and supply lah. Ada kekuatan ekonomi based by gold reserve dan sebagainya. So, tak payah pening kepala. Ini orang kata apa, perbandingan. Sebab yang ditransaksikan lah bukan duit. Dalam IB International Business ni, kita tidak berminat tentang mata wang tu sendiri, tapi kita perlu belajar tentang mata wang sebab kat situ dah rahsia sebuah organisasi atau kita bekerja dengan orang atau syarikat itu akan membuat keuntungan atau kerugian. Sebab anda kena ingat, asasnya demand and supply ni is based by barang yang dibeli. Barang yang dibeli, iaitu mengikut perjanjian
anda kena bayar dalam currency yang dipanggil hard currency. Dekat situ saja sebenarnya kita dah terancam sebab mata wang kita tak kuat, tak kukuh. Faham tak? Okay. The volume itself yang akan menentukan you buat keuntungan atau you rugi dalam perniagaan. Okay. Kadang-kadang kita, sebab itu kita kena keluarkan dalam organisasi, dalam kena keluarkan produk atau dalam operation kita kena keluarkan produk secara pukal untuk nak cover kos-kos macam ni lah. Currency, sebenarnya dalam pertukaran currency, contohnya saya permudahkan dalam bentuk macam ni lah, anda nak melancong dan sebagainya. Kenapa kita nak ke negara orang, kenapa duit transaksi tu kalau kita tak boleh tukar RM1 duit kita akan dapat 1 pound sterling duit UK. Kenapa tak boleh macam tu? Kan? Kita faham dari situ, duit aku RM1. Atau kita macam ni lah, nampak besar sikit. RM1,000 Malaysia, kenapa tak dapat 1,000 pound sterling? Kan? Silap-silap anda tukar kat money changer kat Malaysia ni, anda masih untung lagi. Kalau anda pergi tukar kat UK, kat airport dan sebagainya, lain pula rate-nya. Bank lain pula rate-nya. Sebab supply and demand mata wang ni sentiasa berubah berdasarkan permintaan dan sebagainya. Tapi adalah rahsia macam mana untuk melindungi mata wang dan sebagainya. Okay? Right? Saya tak nak peningkat anda di situ. Dengan susah hati. Untuk periksa IB, soalan kat sini tak susah sangat lah. Simple. Kan? InsyaAllah. Kata. Right? So basically, kita ada the economic foreign exchange rate quote. Satu direct exchange rate, indirect exchange rate. Okay? Apa yang dikatakan direct exchange rate? Right. Direct exchange rate is based by the home country. Kita yang tetapkan berdasarkan nilai semasa yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Contoh di Malaysia lah. Kalau negara-negara lain telah ditetapkan oleh Bank Pusat tersebut. Okay, it's direct quote. Tapi indirect quote exchange is something that is more complicated. The price of home currency in term of foreign currency is totally different. It's based supply yang diniagakan setiap hari. So, kadang-kadang kamu tengok sekarang ni, contoh sekarang adalah pukul 2.40 petang. Anda melihat kadar pertukaran mata wang, contohnya 1 pound atau 1 USD sama dengan RM4 katakan. Kan? 30 minit lagi atau 20 minit lagi genap pukul 3 petang, tengok currency exchange dah jadi 1 USD dah RM4.5. Untung ke rugi duit kita tukar ketika itu? Rugi kan? Sebab bila kita tukar RM1,000, kita tak dapat pun dapat 1,000 USD. Dia akan jadi kurang. Mungkin 450 saja kita dapat. Awak nampak tak kekuatan di situ? Dari exchange dan sebagainya. Is based by supply and demand. Permintaan luar, kadang-kadang wujud pakatan. Ini ada another term lah. Sebenarnya kadang-kadang, of course, orang tak nak ekonomi kita berkembang dan sebagainya. Ada wujud pakatan. Okay. Dia ada cerita, dia mean that a bit terkeluar sikit dari topik. Bukan tak keluar lah sebenarnya. Satu knowledge untuk awak. Tapi kalau awak belajar in advance nanti, kalau awak ambil subjek IB dan sebagainya, ada pakatan-pakatan untuk menjatuhkan ekonomi sesebuah negara. Mulai pakatan. Biasalah. Kalau dalam kita berkawan pun, kita ada yang buddy, kan? Kita ada crony, crony kita sendiri. Dalam perniagaan pun ada crony juga, ada musuh juga. Bagaimana nak jatuhkan perusahaan exchange, kita tak nak mata wang tu negara tersebut terlampau very very powerful, kita tak nak pun ada juga ceritanya. So basically since that, kalau kamu tengok ni buku based by US books, for example, common US practice to quote British pound on the direct basis but Japan on the indirect basis. Sebab dia jagalah mata wang negara barat. Since Japan is based from the Asian country, of course lah, dia tak nak lah negara barat yang dia claim dia maju, dia bertamadun dan sebagainya, mata wang dia kenapa nak bawa telunjuk negara Asia contohnya. Right? So ada perkataan dan sebagainya lah. So basically for your purpose, for your syllabus dan sebagainya, anda kena direct lah. Ini macam kalau dalam nego dalam tender kerajaan dan sebagainya, kita panggil direct nego or based by
kita base by close tender. Tu ada beza lah. Korang kena faham tu. Faham tak faham ni? Kau ganggu Ashraf. Gang tanya kan semua senyap je kan. Kan? Boleh Aina? Suara saya dah rock lah ni. Aduh, banyak cakap ni. Right. Ni contoh lah. Structure foreign exchange market, volume of foreign exchange estimate for 5.3 trillion per day. So inilah based by 2015 Satu hari anda bayangkanlah sebanyak 5.3 trilion duit di dunia ini ditradingkan. Satu perniagaan yang bagus. Bermaksud kalau anda lepas ni nak jadi money changer, orang kaya lah. Tiap-tiap hari anda boleh pegang duit, anda boleh trading. So the largest Asian market are in London, New York, Singapore and Tokyo. Alright. Something is known, established. Approximately 87% of transaction involved in US dollar. Majority duit yang diterima adalah based by USD. Mata wang yang famous untuk transaksi memang USD lah. So US dollar is primary transaction currency for Asian market. Sampai hari ni negara kita pakai USD lah. Maksud anda pergi mana sekalipun orang terima USD. Okay. So important you to know about this skill because kalau anda bekerja organisasi, in one you need to know the term. I mean that the track record, macam mana corak perniagaan, bila transaksi. Kenapa orang demand duit US dan ketika itu? Ketika mana anda boleh gunakan advantage kepada capital yang anda ada, for your organisation dan sebagainya. How you use the advantage to build out your business. Itu sangat important lah. So basically talking about structure, money changes dan sebagainya. So basically structure foreign exchange market, of course lah ini antara mata wang contoh lah. So dikatakan 87% orang negara di dunia ini menggunakan US dollar, dan kita ada euro, Japanese yen, right, pound sterling, Swiss franc, Canada dollar, Australian dollar, Mexican peso dan other currencies. So basically inilah mata wang untuk transaksi dunia berdasarkan Bretton Woods system. Kenapa Bretton Woods system? Of course lah US negara besar, dari dulu lagi dia telah attract dan sebagainya. United Nations terletak di negaranya dan sebagainya, of course. Walaupun kadang-kadang ada jatuh naik US Reserve dan sebagainya. Kena ingat, nanti anda akan belajar di topik yang akan datang, International Monetary Fund. Bagaimana menentukan? Pertama sekali lah Gold Reserve. Gold Reserve yang ada di setiap negara itu yang menentukan kekuatan mata wang masing-masing, industri dan sebagainya. Right? Dan tidak berhutang dengan IMF, World Bank dan sebagainya, itu sebagai knowledge lah. Right? Dan kita ada major player, the structure foreign exchange, the rule of bank. Okay. Contoh kita ada International Bank, kita ada Hong Kong Bank, Sahai Corporation di Malaysia. Right, corporate treasurer is based by sama ada government lah, atau Exim Maxi Bank. Kita ada pension fund, kumpulan amanah wang KWSP contohnya, hedge fund, insurance companies. Hedge fund is based fund untuk contingency, right? Contingency dan sebagainya, a lot of things lah, right? Kita ada central bank, bank negara and treasury, perbendaraan negara dan sebagainya, insurance companies, takaful dan sebagainya lah. So itulah. So international bank, kita ada split between bid and ask. Kita bid ni macam kita nak beli mata wang. Kadang-kadang belum jadi hak kita lagi, tapi duit yang kita ada, kita cuba bid sama ada kita nak beli mendapatkan mata wang berkenaan untuk mendapat keuntungan atau mendapat kerugian. Wholesale market, retail market, interbank transaction, and last but not least, kita kat sini memang tak diletak, tapi kita ada black market. Black market, perdagangan mata wang haram atau pengubahan wang haram. Satu yang tidak dapat dinafikan, walaupun dia adalah menyebabkan satu kesalahan dan sebagainya.
ya, boleh menyebabkan komplot atau menyebabkan satu skandal untuk menjatuhkan ekonomi sebuah negara dengan menyebabkan mata wang tu tidak mempunyai nilai, seperti yang terjadi di Afghanistan. Kamu boleh tengok tukar duit kan, duduk apa, saya tak tunjuklah video ni tapi anda boleh tengok di YouTube. Duit belakang dia ditransaksikan di tepi jalan dan sebagainya. So nilai mata wang tu hanya sekeping kertas saja. So saya nak ingatkan dari segi foreign exchange dan sebagainya, kalau ada di kalangan saudara sekalian yang pernah ambil subjek perdagangan dan keusahawanan, antara topik yang ni kita pernah belajar tentang wang. Apa fungsi wang? Penyimpan nilai, pembayaran untuk benda tertangguh kan. Dan ada 4 fungsi dan sebagainya lah, penyimpan, penyukat dan penyimpan dan sebagainya. So basically wang is hanya sekeping kertas, tapi nilai dia tu perlu mendapat pengiktirafan dan sebagainya. So inilah pihak-pihak yang kadang-kala perlu untuk menjaga kewangan sesebuah negara. Bukan negara kita saja, kaedah yang sama untuk negara-negara luar dan sebagainya. Bagaimana mereka menjaga mata wang mereka dan sebagainya lah. Intertransaction, okay. Kadang-kadang transaksi itu menyebabkan duit kita jatuh dan sebagainya. Mungkin disebabkan pasaran saham kita tidak berfungsi pada hari berkenaan dan sebagainya. Kurang demand dan supply, banyak faktor lah. So major player ini bersama International Bank, diorang ada pakatan, okay, untuk buat transaksi antara interbank service. Pernah dengar interbank service dan sebagainya, based by the government orders dan sebagainya, control dan sebagainya, supaya mata wang dan mata wang ringgit Malaysia diperdagangkan pada bursa saham atau tujuan untuk pembayaran, atau warga-warga asing yang bekerja di Malaysia menghantar gaji mereka pulang ke negara asal. So basically terdapat juga kesan tentang mata wang dan sebagainya. So that's talking about the role of bank. Then we have a commercial customers, exchange rate speculators and currency aggregator. Okay, apakah mereka ni? Okay, commercial customer biasalah, normal business activities, yang memerlukan duit untuk membeli barang-barang, sebelumnya inbound and outbound services, maksudnya raw material. Kadang-kadang kita ada kemampuan kilang organisasi, atau anda satu hari bekerja dan anda mempunyai penyangat sendiri, anda memiliki kemahiran, memiliki operasi kilang-kilang mesin-mesin untuk menjalankan proses pengeluaran, tapi anda tak ada raw materialnya. Mean that sometimes you need to pay to other people. Walaupun bayar kepada tempah daripada Indonesia, contoh Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Vietnam, yet you still need to pay. Of course, mean that walaupun macam orang Indonesia, syarikat-syarikat di Indonesia, walaupun rupiah pada mata kasarnya atau hakikatnya mata wang kita lebih besar daripada rupiah, tapi of course para peniaga di Indonesia, of course they also want to make profit. So transaction for the business, they using USD. Right, when talking about USD, mata wang kita compared to USD, mata wang kita tak kukuh semana. So of course indirectly when we pay to somebody as from the Indonesian businessman or businesswoman, kita akan mengalami kekurangan dari segi keuntungan disebabkan oleh kadar pertukaran. Okay. Ada thing we can control, but talking about foreign exchange dan sebagainya, kita tak mampu nak mengawal dia, sebab dia berdasarkan harga pasaran, demand and supply. You kena ingat itu je formula dia. Sama ada berniaga kan dan sebagainya, dan one day you become want to go to somewhere, you need to know when masa sesuai nak beli mata wang, when you can jual mata wang dan sebagainya. Atau anda jadi speculator derivative, anda orang yang menyimpan wang untuk tujuan di mana ketika satu keperluan yang mendesak, anda akan jual di masa hadapan. So anda beli mata wang mana-mana untuk keperluan sekarang, anda jual di kemudian. Sama juga aggregator, semua different the price currency in the market and you try to make profit. Tak ada apa beza pun, right? So basically type of currency ada converted atau convertible and convertible. Seperti saya katakan tadi,
Convertible atau dikenali sebagai hard currency, inconvertible soft currency. Hard currency lah currency yang kukuh. Kukuh, diterima pakai dan sebagainya. Dia kukuh sebab apa? Sebab mempunyai asas-asas atau kewangan yang diperakui kukuh sebab gold reserve dia. Gold reserve dia kat World Bank dia banyak tinggi dan sebagainya. Transaksi dan sebagainya, political situation di negara berkenaan sangat-sangat stabil dan pengaruh dia kepada dunia sangat besar dan sebagainya. Manakala soft currency adalah negara-negara yang sedang membangun selalunya, seperti negara dunia ketiga. Kadang-kadang mata wang Malaysia ni diconsider in between hard and soft. It depends to situation dan sebagainya. Tapi soft currency ni selalunya negara-negara bangun seperti di Afrika dan sebagainya. So mata wang dia memang tak kukuh langsung lah. Ini kalau you ada pernah berjalan ke orang kasih hadiah apa, duit raya ke apa dalam bentuk foreign duit mata wang asing, you boleh tengok lah. Kadang-kadang dah tahu dah mata wang untuk mana. Kalau you dapat dalam USD, anda boleh senyum lah. Kan? Kalau dapat dalam RM100,000, senyum-senyum juga. Kadang-kadang tak senyum juga. Kerana nilai dia rendah je. Kan? It depend. Contoh. Kadang-kadang ada trend orang kasih duit raya dalam currency. Kadang-kadang orang kasih dalam Saudi Riyal. Alhamdulillah lah. Kan? Kadang-kadang dalam UAE dinar. Kan? Ada mata wang kita besar, ada mata wang kita kecil dan sebagainya. Contoh macam sekarang. Duit Turki contohnya. Dia boleh pakai dalam tempoh dalam bentuk European currency. Next time dia boleh pakai dalam bentuk Turki lira. Turki lira kalau nak tukar pun sekarang pertukaran lebih kurang tak silap saya lah, untuk 100 unit baru berapa, murah sangat lah sekarang duit Turki jatuh. Tak sampai RM1 pun. Kan, contoh. Atau satu Turki RM1 lebih kurang 1 lira lebih kurang 60 sen duit Malaysia. Right? So that's why Malaysian love to go to Turkey, duit kita besar. Right? Dan kita ada situasi di mana this is talking about foreign Asian market dan sebagainya. Apa dia katakan, ini yang penting anda perlu tahu. Saya rasa anda pun dah pernah belajar dan sebagainya dalam finance dan sebagainya. Structure financing hedging foreign exchange risk. Kita ada spot market. Apa yang dikatakan spot market? Okay, it's based by Bretton Woods. Bretton Woods agreement yang dipersetujui oleh dunia. It's a risky to post Bretton Woods era, right? The spot market consists foreign exchange transaction to be consumed immediately after today's spot rate dan sebagainya, right? Kadang-kadang membeli dan sebagainya, spot market kita tengok ni dan kita kena beli. Kita dah spot benda tu dan sama ada untung atau rugi, you kena ambil sebab you dah involved dalam transaksi dan sebagainya, right? Dan kita ada forward market, consists of foreign exchange transaction that will occur sometime in future. You ada sekarang tapi pembayaran akan macam datang, so you tak buat pembayaran, so within the 3 months lah, 1 month, 3 month forward, you kena consist foreign exchange transaction will happen. So we have a swap transaction. The swap transaction is transaction which currency bought and sold simultaneously. You nampak untung, you beli sekarang, rasa nak jatuh duit mata tu, you jual. Walaupun keuntungan dalam tempoh nilai yang sedikit sekalipun, even katalah 5 sen sekalipun, you consider untung lah. Tak banyak pun. Then we have a swap transaction. Then we have currency futures, currency option and put option dan sebagainya. Is based by you predict benda yang tak pasti dan sebagainya. But like you not, you must use the currency itself for the transaction. Dan kena guna. So basically, sometimes you hold the money dan sebagainya, sometimes you bayar dan sebagainya lah, call option dan sebagainya. So that you can get a benefit, advantage from the currency option, call or put. But call option is a grant the right to buy a foreign in the question, and put option grant to right to sell. Put a call, you beli, and put, you jual. Kadang-kadang you spotted. Tengok kata currency you dengar disebabkan pilihan raya contohnya. Berlaku di Amerika, kadang-kadang ketidakstabilan tu menyebabkan mata wang tu boleh jatuh. You beli, because you have some cash in hand. Or your company. So you tahu lah, sebab you buat transaksi dan sebagainya, you dah bersediakan currencies to be used for the future.
That's we call what short transaction, forward market dan sebagainya. So they will have to spot and forward market basically will be dipanggil forward discount kalau lah forward price kurang daripada spot price. Apa dikatakan forward discount lah, forward price is contohnya dia dapatlah harga sekian-sekian, contohnya seperti maksudnya forward price tu katalah you expect 1 USD, $1 dan sebagainya. But the spot price basically you expect maksudnya just said that £2 dan sebagainya. It seems that the forward price is less than the spot price. Dia bringing forward discount dan sebagainya lah. Then we have forward premium terbalik. Because spot price said that it expected will be 2, but the forward price seems to be £5 or 5 USD. So premiumnya lah duit yang lebih, you need to bayar dan sebagainya. So we consider forward premium and forward discount. So boleh tak faham kat sini? Okey tak? Ke ada yang tak faham? Senyap semua. Tidur ke apa? Kesian saya. Terima kasih. Kena buka buku Saya hoping sangat ni. Dan kita ada average of good, average of money. Two things. Based sometimes low price, purchasing power. 2 growing average. 3 converted dan sebagainya. Ini something yang a bit, sorry. Okay, based by variety, based by tend to buy good offering, a low market and cheap. Sometimes barang nak expired. Sorry, dalam orang bersaing dalam perniagaan antarabangsa ni, sometimes how to attract potential buyer dan sebagainya. So they have a low one price. Purchasing power parity, purchasing power parity is based by negara yang luar lah, negara yang mempunyai kekuatan mata wang dan sebagainya. So buying and selling at different currencies, point is by based on geographic, based on geography distant market. Maksudnya dia menggunakan taktik menjual pelbagai ni, mana mata wang yang tinggi akan digunakan sebagai transaksi dan sebagainya untuk mendapat pulangan dan sebagainya. Convert interest average is based by situasi ialah equal and the difference between two countries interest rate, based by interest rate dan sebagainya, not equal to the forward or discount or premium on their country. It's based situasi. Kita boleh tadi tengok tadi yang disebutkan forward discount excuse me, forward discount and forward premium, right? Based by spot price dan sebagainya. Then we have what converting lah, seperti kita kata tadi, based by structure, arbitrage and the currency market is based by London, New York dan Tokyo, based by demand and by supply for the expectation of doing business and market dan sebagainya. Nilai mata wang dan sebagainya they change. Based by £1 is equal to 200 yen dan sebagainya. Sell 2000, you receive 1.2. So keuntungan 0.2 dan sebagainya lah. Ini transaksi average currencies is based by market. You spot the market, premium discount or premium forward discount or forward premium is based by situation you make losses or you make keuntungan lah. Example. So we have this simple largest bank in the world that doing international business, memperdagangkan mata wang negara-negara di dunia ini, right? This is lot things. Contoh Lloyd Banks UK dan sebagainya. Then we have form and services, international major international bank, perkhidmatan digunakan based by correspondent relationship, subsidiary bank, branch, affiliate bank, commercial bank, service, investment and services, right? Then we have what? International capital by euro currency, right? Euro loan, London Interbank Road offer rates, international banking facility, right? You can read here. Yang selalu digunakan US euro, euro loan, market growth to euro currency. So based by kalau you tak cukup dah bantuan untuk buat taksi sisi business, international business atau perniagaan antarabangsa, you kena pinjam dan sebagainya, atas currency euro dan sebagainya. So sekarang kaedah kita pernah belajar dulu. Kita ada foreign direct investment, foreign portfolio, portfolio investment is based by you down money, you invest by foreign bond, euro bond, global bond dan sebagainya. For certain you buat pajakan, contohnya tempoh matang pajakan tu you beli balik dan sebagainya. Itu dinamakan bond. Konsepnya sama. Foreign bond
foreign bond is based by the currency of the foreign particular country. Euro bond of course in the European country yang berkeahlian sebanyak 26 buah negara di Euro. Then we have global bond, band dunia dan gunakan sebagainya. Yang ingat bond-bond ni perlu diperakui oleh bank-bank, sekurang-kurangnya bank negara melalui bond inilah bank yang tulen yang boleh difundkan, right? So have capital market, country fund, financial service seperti yang sedia maklum, country fund, mutual fund dan sebagainya, equity, country fund kaedah sebagaimana negara itu based by keluaran kasar negara KDAP, right? Kita ada based by capital market, permintaan based demand and supply, transaksi dalam bursa saham dan sebagainya, market. And we have financial service, financial service mostly financial service macam perkhidmatan perancangan untuk orang kata apa, pelaburan dan sebagainya, perkhidmatan untuk pembayaran dan sebagainya. If doing international business, dia akan menguruskan pembayaran dari segi cukai dan sebagainya lah, financial service dan sebagainya. Dan yang penting offshore financial center kat Malaysia kita ada di Labuan. Okay, Labuan adalah financial center kat kita. Then we have the most important thing to make sure the currency, foreign exchange dan sebagainya. Pertama sekali seperti yang maklum is political stability. Political stability kalau tak ni memang teruk lah. Mata wang kita, investor tak nak masuk dan sebagainya. Okay. Yang kita ada regulatory climate, communication link and other expertise dan sebagainya lah. Pelaburan dan sebagainya. Offshore yang di dunia antara yang famous lah Bahamas, Bahrain, Cayman Island. Saya dah pernah dengar lah. Kadang-kadang filem ni orang jahat simpan duit kat ni sebab dia adalah sangat kerahsiaan tinggi dan sebagainya. Servis tinggi dan sebagainya, memang dia simpan. Sama duit yang sah tidak sah, YNDB punya duit ke contoh, jadi mendatangkan keuntungan, disimpan, tak ada masalah. So multinational enterprise contoh yang pernah kita belajar, kadang-kadang menggunakan perkhidmatan offshore center ni supaya duit tu berada di satu yang tidak berada di home country atau di host country, berada di tempat tempat ketiga supaya mengelak cukai, cukai yang bakal dikenakan dan sebagainya. They try to make profit dan sebagainya. One day you are working, you might be test, how to manage to make profit the company. This is one of the way lah, yang atau anda buat business pun, sometimes if you put the money in the country itself, then anda terdedah apa? Maksudnya memang akaun anda tapi anda dimonitor oleh negara, lembaga hasil dan sebagainya. So they try to tak nak membayar hasil dan sebagainya. So ada expertise biasalah, ada pelaburan, commodities dan sebagainya. Selain pada mata wang asing dan sebagainya, they try to buying property. Buying property is one of the how they can revalue later on, meningkatkan harga dan sebagainya. Itu sajalah, right? Communication link is based by the international bank, commerce dan government dan sebagainya. Personal, businessman itself, communication link dan sebagainya. So last but not least, dah sampai review question. Review question, soalan apa dia memang tak pernah ditanya dan sebagainya. Saya nak tanya pun orang akan diam, kan? Strategi yang bagus. Saya gurau. So kena baca, kalau tak faham ni, saya faham. Nak tanya tak adalah tu. Faham? Aina seronok dah nak habis tu. Alligator. Dah nak habis kelas dah kan. Berapa apa? 3-6 minit. Right. So ada apa-apa? Doktor, saya nak tanya, kalau kita guna the primary untuk international punya, kita tak dollar, dia macam mempengaruhi mata wang dollar tu mempengaruhi country lain pula. Ashraf, cakap kuat sikit Ashraf. Saya tak dengar. Ulang balik. Minta tolong, sorry. Kalau kita guna dollar sebagai primary untuk trade kan, dia Okay. akan efek kepada negara lain juga kan, Doktor kan? Dia tak efek kat negara lain. Dia akan efek negara kita lah. Sebab fikir secara logik. Cuba saudara dan saya fikir. Okay. Soalan Ashraf tu bagus. Okay. Kadang-kadang macam ni Ashraf.
saya nak kita fikir logik lah. Okeylah. Katalah anda seorang peniaga, anda mengeluarkan perabot jati contohnya, perabot jati Malaysia dan sebagainya. Kan? Anda memanglah dalam negara ni domestik punya bisnes, anda menggunakan ringgit Malaysia. Okey, di mana anda bayar sawmill kayu balak yang diambil di hutan kepada tokek kayu. Anda bayar upah pada tukang-tukang anda, staf anda, transaksi dari segi pengangkutan, dari segi custom juga jabatan perkhidmatan, anda kasih bayar ni sebagainya dalam ringgit Malaysia. Pasti. Kan? Saya tak nak mendetailkan lah sampai kos per item, tapi kita nak dapat gambaran. Okey, katalah anda dah buat set dan sebagainya, anda ada satu kos yang terpaksa anda tanggung lah. Orang berniaga, of course semua nak untung. Ada tak orang berniaga nak rugi? Tak kan? Unless kalau unfortunately benda terjadi dan sebagainya, dia tak ambil insurans. So basically, katakanlah dalam situasi sekarang ni, produk anda jual ni cover semua dah, mematuhi dari segi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan kerajaan negeri dan sebagainya lah, dari aspek keselamatan, kesihatan, dan mematuhi lah agensi lain dan sebagainya. So, dalam keadaan sekarang ni, kalau anda nak jual, it's good thing for you. Sebab katalah transaksi tu anda boleh menggunakan kapasiti, anda tak jual ke orang, anda suruh dia bayar dalam ringgit Malaysia. Faham tak? Kalau lah negara tu negara yang currency dia hard currencies, negara-negara besar, maju dan sebagainya. Okey, transaksinya, hasil dari transaksi yang anda jual dia dalam mata wang negara USD sebenarnya. Anda membuat keuntungan sebenarnya. Sebab anda buat masuk duit USD tu ke dalam, kembali kepada negara dan anda convertkan by forex. Kalau duit tu nilai besar, besarlah keuntungan anda ketika itu, kadar pertukaran. Kalau pertukaran tu kecil, kecil lah margin keuntungan anda. Setuju tak setuju? Contohlah kepada masa sekarang ni anda jual. Katalah ketika ini mata wang US 1 USD duit kita RM3.5. Anda still untung lagi sebab satu tukaran tu RM3.5. Faham tak? Tiba-tiba masa anda jual tu transaksi berlaku sesuatu di US dan sebagainya, transaksi dunia, demand supply. Jadi 1 USD mungkin jadi RM4.5, RM4 atau mungkin jatuh pada RM2. Hakikatnya anda masih membuat keuntungan. Jadi margin keuntungan anda tu is based by situasi. Kan? Kalau lah makin besar margin kadar pertukaran tu dengan pertukaran yang perlu dibayar oleh orang yang beli barang kamu tu, untunglah kamu. Faham tak? Dari RM2, 1 USD ke RM2, 1 USD ke RM3 atau RM4.5 dan sebagainya. Akan tetapi kalau kamu pula beli raw material daripada negara maju, Jepun dan sebagainya, kadar pertukaran duit mata wang, of course lah, kena bayar dalam mata wang dia juga. Kan? Dalam mata wang dia besar, duit kita kecil, currency kita tak kuat. Bermaksud anda telah terpaksa bayar berganda. Faham tak? Seharusnya jadi terbalik lah. RM1 Malaysia lebih kurang sebelum ni adalah lebih kurang 80 sen atau 20 sen pound contohnya. 2p, 1p dan sebagainya. Kalau anda proses banyaklah duit Malaysia kena keluar beli barang tersebut sebelum dibuat balik. Dengan proses yang sama. Persoalan yang paling mudah senang saja. Dalam situasi international business ni, siapa anda ketika transaksi tersebut? Kalau anda buyer, anda akan untung. Anda akan, kalau buat proses import atau anda buat import, memang duit keluar lah. Kalau anda buat export, duit masuk. Simple as that lah. Dalam bentuk IB lah. Tapi dari aspek accounting dan sebagainya adalah kiraan-kiraan dia dan berbeza lah sikit. Based by situasi. Boleh ke? Faham tak ke perlu saya tambah lagi? Faham doktor. Faham doktor, dia macam dia akan pergi kepada negara tu, akan ekonomi dunia tu akan pergi kepada negara tu pula. Ya, sebenarnya ekonomi dunia ni susah nak cakap sebab semua negara dia akan tajuk yang akan datang tapi tak pasti. Tapi dalam dunia ni anda kena ingat, di samping kita buat penjagaan antarabangsa, kita sebuah negara bertanggungjawab untuk melindungi penjagaan-penjagaan atau industri di dalam negara.
Okey, apa yang dia akan dikenakan adalah berdasarkan dua benda yang selalu akan diimpos lah oleh sesebuah negara terhadap sesebuah perniagaan yang memberikan ekspor dan import. Yang pertama sekali secara tarif atau non tarif. Pernah dengar tak? Tarif dan non tarif, kita ada kota dan sebagainya, bajet dan sebagainya. Is based by insentif oleh kerajaan untuk melindungi barangan-barangan tempatan supaya untuk bersaing dengan pasaran barang-barang di luar negara yang kualitinya lebih bagus dan sebagainya. Of course, barangan dari luar negara perlulah dijual lebih mahal dari produk tempatan. Kena faham tu. Setuju tak kat situ? It's one of the way. In the same time, semua negara macam tu. Even negara barat pun sekali, walaupun dia dah negara kaya, dah membangun dan sebagainya, still, dia nak negara dia tu negara yang terhebat lah. Dia tak nak negara lain lebih maju daripada negara dia. Kan? Jadi dia menggunakan berbagai-bagai istilah dari segi green energy lah kan. Dari segi produk daripada Malaysia contohnya yang lepas. Ada cerita benar cerita yang betul ni. Pada tahun bila satu shipment kita nak hantar kereta ke sana terpaksa patah balik sebab kita tak lepas ujian asap dia. Carbon test melebihi piawai yang ditetapkan. Sebenarnya dia nak melindungi kereta masa tu tak ada isu pun. Tapi yalah, negara barat dia nak lindungi industri kereta dia. Dan sebagainya. Itu contohlah. Ada juga digunakan dari segi transaksi. Ketika saya dalam perkhidmatan dulu, kita pernah beli ada kes di mana Rusia sangat berminat untuk mendapatkan bekalan minyak sawit Malaysia ketika itu. So, dalam pembelian jet pejuang MIG, half kita bayar dengan minyak sawit, half kita bayar dengan currencies. Di situ wujud barter trade kat situ. Atau perjanjian bilateral antara government dan sebagainya. So, dari segi awak tanya keuntungan, semua negara nak maju dan sebagainya. Tapi asasnya, yang kita akan bincang dalam IMF is based by go reserve you. Kalau lah you banyak negara yang kukuh, negara kecil, you tak boleh banding dengan negara besar. Kan, kadang unfair sebenarnya kita nak bandingkan Malaysia dengan Singapura contohnya. Malaysia dengan Brunei contohnya. Kan, rakyat kita hampir 33 juta. Rakyat Brunei baru berapa sangat. Kan, contohlah 2 juta. Singapura pun baru tak sampai 5 juta. Kan, senang nak diuruskan. Ibarat macam ni lah. Dipermudahkan lagi penerangan. Awak kahwin esok, awak ada seorang isteri, seorang anak, kos dia lain. Awak esok kahwin, seorang isteri, ramai anak, kos dia lain. Faham? Boleh ke? Itu perbandingan biasa, bukan niat apa pun. Kan? Kalau awak banyak keluarga, banyak isteri, banyak anak, kos pun banyak. Faham tak? Lebih kurang macam tu lah. Kan? It's based by situation. Okay? Sama juga perniagaan dan sebagainya. Of course, awak nak dengan pendapatan awak yang sama, awak mampu purchasing power dan sebagainya. Itu banyak faktor lah. Okay? Bolehkah Ashraf kau tertunduk tu? Boleh tu. Lain-lain ada siapa soalan? Saya tak dia faham ni. Kalau aku tanya orang lain tak tahulah. Boleh tanya orang lain tak? Asyik Ashraf tanya. Tak tanya siapa Confirm senyap dia ni. Kan? Tanyalah. Zulaika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Minum petang dah. Alhamdulillah. Apa yang kita belajar hari ni? Pasal mata currency, foreign market. Alhamdulillah. Baca topik Pak. Jawapan yang selamat. Betul ke? Tunggu dia letak mikrofon. Marah tu. Terima kasih. Zulaika, betul ke? Tadilah baca title je. Saja pandai. Awak menduga saya pandai awak. Tak apa. Terima kasih. Ada apa nak cakap? Betul tu lagi? Teruskan. Tak ada. Terus habis dah. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah. Selamat aku dah hati Alhamdulillah. Right, saya tak nak buang masa. Lagi 2 minit. Lagi 3 minit. Kita boleh tamat call. So anda pun nak rehat insyaAllah. Doktor, Ya, lagi teruskan. yang Bitcoin tu macam mana doktor? Kalau
situasi Bitcoin Itu atau sama juga. apa? Itu kamu spot. Ni kan spot premium atau spot discount. Kan kamu letak dia ibarat saya tak tahulah nak cakap yang ni tapi takut salah, tapi lain orang lain. Kalau orang yang minat pasal Bitcoin, persepsi dia berbeza. Kalau yang benda salah, tapi dari segi amalan, kalau lah benda tu betul, kenapa kerajaan nak menghalang? Okay, dia macam LMM lah kan. Kau dump duit dekat skim ni. Kalau benda tu mungkin juga ada orang kata kerajaan cemburu hati, saya tak pastilah. Tapi yang pastinya sebab dia masuk dalam yang kita tak galakkan mungkin di Malaysia disebabkan pelaburan yang dibuat tu. Pelaburan yang dibuat tu pertama sekali sebagai negara Islam kita sanksi juga. Kan benda yang halal ke haram. Apa ni? Itu dari segi pembayaran duit dan Bitcoin yang dibuat tu mungkin keuntungan dan sebagainya, tapi apa tujuan pembiayaan dia? Industri yang diceburinya. Kan mungkin kata dadah ke tak pasti. Kan penjualan senjata dan sebagainya. Kan mungkin gerakan-gerakan radikal agama kita tak pasti. Kan dan tu transaksi tu berlaku di mana? Dan tu of course lah tak declare dan sebagainya, tak ada income pada kerajaan pun mungkin juga. Tak pasti. Saya tak berani nak cakap pasal Bitcoin ni sebab ada orang kata untung tapi sebagainya, tapi kadang-kadang tengok macam iklan dia sebagai spontan. Kan? Kadang-kadang dia tunjuk gambar orang ni dapat duit dan sebagai contoh lah kan. Tapi tertanya juga tak pernah tengok pun. Kan? Tak ada pernah declare pun ada orang menang juta ke apa ke. Tertanya juga kan kalau betul lah. Kan? Sebab last sekali orang tertanya juga yang konon yang jadi macam sekarang ni lah. Situasi COVID dan sebagainya. Tiba-tiba cendawa ibarat ramai pula pakar keusahawanan digital. Kan? Sifu ni, coach ni dan sebagainya. Tertanya juga bisnes mana dia buat kan. Keuntungan mana. Sebenarnya yang famous lah. Tiba-tiba semua claim. Saya coach yang coach keusahawanan zaman digital ni ramai yang ni. Tu tertanya juga model keusahawanan company mana yang awak wakil dan sebagainya. Senyap je. Kan. Jadi banyak bisnes ILO ni kena berhati-hati juga. Sama lah Bitcoin ni. Ramai yang claim masuk ni dan sebagainya. Tak, kita bukan nak cemburu hati dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni bukan macam saya macam pendapat peribadi lah. Kalau duit banyak, kita ada duit lebihan tak apa. Tapi kalau duit lebihan tu dah dalam keadaan semasa ni, awak dam tiba-tiba hancur, awak nak makan apa? Kan? Ada orang yang gila saham dan sebagainya, saya assume saham lah Bitcoin ni kan. Kalau tak ada cukup ilmu dan sebagainya, kadang-kadang jangan ada sifat percaya sangat kat orang lah. Betul-betul orang main transaksi duit awak tiba-tiba, yang duit tu ke mana, awak yang orang cari nanti. Susah. Sama lah ke Bitcoin ni kan. Dan money nak dapat satu yalah, spot tak spot. Kalau tu saya kata kalau separuh orang yang minat main ni terpulang. Tapi saya tak pernah tengok lagi lah. Ada kawan-kawan saya yang kerja bursa saham pun dia kata tak berani nak masuk ujung pangkal. Okey. Ashraf masuk ke? Ada masuk Bitcoin? Aku ngangguk Saya tak ni. masuk doktor. Kenapa? Tak masuk doktor. Saya tak masuk doktor. Cuma Kau tengok cerita macam tu je. Tengok khabar-khabar, dengar-dengar macam tu je lah. Itulah sebab saya kan tertanya juga kalau benda ni bagus. Saya pernah berbincang lah dengan, bukan berbincang lah, saya bertanya pada pegawai pembendaraan dan seorang dari pegawai petugas di Bank Negara lah. Kalau keadaan bagus, benda ni bagus, kenapa kerajaan tak jadikan dia satu macam satu skim untuk galakkan untuk tabungan. Kan dah tahu rakyat kita susah kan dengan keadaan semasa, dengan boleh dikatakan 90% tabungan KWSP tinggal bawah 1,000, ada yang bawah 10,000 untuk masa depan disebabkan COVID ni. Kan? Kenapa tak bantu kalau benda yang betul lah maksud saya kan. Selain pada ASB, ASB1, ASN, tabung haji dan sebagainya, kenapa tak dibenarkan untuk satu skim macam ni untuk membantu rakyat kita untuk menghadapi hari-hari tua, hari mendatang. Sebab kajian KWSP telah buat announcement, kan orang minta di bawah prihatin ICINA dan sebagainya, pengeluaran 10,000.
Kadang-kadang kalau orang baru kerja, gaji pun sikit, macam mana? Kau dah buat keluar 10,000 kan, kau minta contohnya. Tu tinggal duit berapa banyak dalam tu. Tu lepas tu nak pencen nak makan apa? Kan? Ada orang kata ya, kalau gaji yang besar okey lah. Kalau tu keadaan sekarang you tak kerja. Bermaksud dulu duit keluar, ada duit masuk, cover bila you kerja tiap-tiap hujung bulan majikan potong. Sekarang ni duit keluar, tabungan tu tak ada. Kan, duit masuk tak ada, harap dividen kalau ada duit lah. Hujung tahun kan, kalau dividen yang di announce tu tinggi, adalah sikit. Kalau tak ada, macam mana? Kalau tu itu yang pernah diperbincangkan. Kalau Bitcoin ni, kalau nya bagus, kenapa anda pun boleh masuk join. Tapi kenapa benda tu jadi legal, tak legal dan sebagainya. Tapi pokok pangkat terpulanglah pada saudara dan saudari sekalian. Kalau ikut perundangan, dari segi undang-undang, kadang-kadang mungkinlah kat kampung-kampung kita kalau pendengar istilah main kutu. Pernah dengar tak main kutu? Antara mak-mak kita ke makcik-makcik kita kan, ada antara sepupu sepapat kan, ada dapat 10 orang satu kepala. Okay, start dengan orang ni, bayar sekian-sekian amount, bulan pertama orang ni dapat duit, bulan kedua orang ni dapat duit, bulan ketiga orang ni dapat duit. Hakikat dia nampak simple, tapi dari segi aspek undang-undang dan perundangan salah. Sebab anda mengambil deposit tanpa kebenaran. Kalau ikut hukum undang-undang kan, tapi orang ambil. Sebab itu kat rumah, kalau yang main kutu ni contohnya, tak kantoi tak apa, kantoi makan tak habis. Boleh didakwa di mahkamah sebab yang membuat tabungan macam MLM lah, skim tabungan. Itu benda-benda baru zaman saya kecil dulu, benda ni normal je. Okey. Jadi saya assume Bitcoin ni, saya pun sangsi. Maaf, saya minta maaf kalau di kalangan saudara sekalian ada yang main Bitcoin dan sebagainya. Mungkin ilmu pengetahuan atau maklumat yang tidak lengkap saya ada. Tapi saya ambil jalan tengah-tengah. Kalau benda tu bagus, kenapa tak diwar-warkan sekurang-kurang? Bolehlah bantu orang kita. Kan, tak kisahlah tabungan sehari RM10 ke, sebulan 100 ke, lama-lama dapatlah pulangan. Kan, buat dalam skim ASN ke, ASB ke. Tapi Bitcoin tu, percaya tak percaya terpulang lah. Kan? Tapi so far saya ada yang kata untung, tapi banyak saya jumpa banyak yang kena tipu lah. Masuk-masuk duit dam-dam hilang. Kan? Jadi berhati-hatilah. Berhati-hati insya-Allah. Baik, lain-lain soalan? Okey Ashraf menjawab Saya minta maaf, anda lagi pakar sebab anda pakar keusahawanan sekarang saya tengok. Allah, update anda kan. Ribu-ribu sekarang ni. Biznes orang lah tu. Mencari Biznes orang lah tu. siapa nak menjaga, anda boleh fundkan. Okey aduh. Kan. Okey, lain-lain. Ayu, Auni, Atira. Okey, saya janji lagi 5 minit tak ada apa kot. Saya rasa anda ni semua pakar-pakar ni memang buat homework. Tak tanya tak okey lah tu. Harap Pex okey. Lain, Humairah okey. Elmira, Imran. Saudara Irfan, Nazri. Ada yang dah hilang dah ni. 45 orang. Terima kasih atas kehadiran. So, Ashraf kalau tak ada apa-apa, saya rasa okey kot. Sahabat-sahabat, diorang semua nak minum petang ni. Boleh kot. So, saya gurau. Jangan ambil hati. Right, kalau tak ada apa-apa. Dalam kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada apa-apa Aina, kau banyak main Aina. Macam emoji kau. Gurau, right? So, jangan marah. Gurau Aina. Alright. So, terima kasih lah. So, kita hari kelas pada petang ini. Kalau ada apa-apa, saya minta maaf. Kekurangan dan sebagainya. Kalau yang tak jelas tu boleh tanya. Sama-sama kita belajar. InsyaAllah. Kita jumpa next week before anda bercuti semester. So, saya tanya lagi. Kalau ada masalah tentang target anda punya assignment tu, saya rasa okey lah kot. Boleh tanya. Jangan malu. Ni girlfriend seorang ni. Mac Amoy. Suan, ada apa-apa okey ke? Tak dengar. Lama tak dengar suara dia. Suan Cheng. Betul lah. Salah lama kan kena marah lagi. Hello. Suan Chen. Right, tak apalah. Dia pun tengah ni kot.
pakai handphone ni saya tertanya-tanya ni. Saya harap okey lah kot. Right. Kita tak ada apa-apa, kita habiskan kelas kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah.